Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu akan sambung matriks kita, iaitu matriks identiti dan juga matriks songsang. Okey, matriks identiti ni adalah matriks segi empat sama. Apa maksud segi empat sama? Segi empat sama ni ataupun bahasa Inggerisnya square lah Okey, matriks tu dia mesti ada peringkat yang contohnya 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Okey, ini adalah matriks segi empat sama. Okey, dia tak boleh 3 dengan 2 ataupun 1 dengan 2 tak boleh. Okey, 1 dengan 1 boleh. Okey, jadi kita pangkas sikit kat sini, yang 2 ni tak boleh. Alright. Okey, matriks identiti ataupun simbol dia adalah I. Okey, I bukan italic tapi I adalah identity. Didarabkan dengan satu matriks A akan menghasilkan matriks A juga. Okey, contohnya kalau kita tengok contoh kat sini lah. Okey, contohnya kalau kita ada A, matriks kita negatif 1, 3, 2, 5. Okey, B adalah 1, 0, 0, 1. Okey, kalau kita darab, dapat tak A? Kita try dulu darab, dapat tak A? A darab dengan B, jadi kita ada negatif 1, 3, 2, 5. Okey, darabkan dengan 1, 0, 0, 1. So, kita akan dapat negatif 1 darab 1, negatif 1 tambah 3 darab 0, 0 lah. Okey, kemudian negatif 1 darab 0, 0. 3 darab 1, 3. Okey, 2 darab dengan 1, 2. Tambah 5 darab dengan 0, 0. Jadi tinggal 2 lah. Okey, 2 darab dengan 0, 0. Okey, tambah dengan 5 darab dengan 1, jadi 5 lah. Okey, jadi perasan tak? Ini, okey, ini adalah A tadi tu. Kan? Yang ni. Okey, jadi dia dapat A tu semula. Maka dekat sini kita tahu B, ini B adalah matriks identity. Okey, jadi matriks identity ni, apa elemen yang ada dalam dia, dia mestilah terdiri daripada 1 dan juga sifar sahaja. Contohnya kalau kita ada matriks 2 dengan 2, jadi kita ada 4 elemen. Okey, kita letakkan 1 dekat sini, 1 dekat sini. Okey, yang lain tu jadi kosong, jadi sifar. Kalau kita ada 3 dengan 3, okey, dia mesti ada 3 lah nanti. 1, 1, 1. Okey, yang lain akan jadi 0, 0, 0, 0 dan 0, 0. Okey, dia 3 dengan 3. Okey. Seterusnya cikgu bagi contoh satu lagi, 4 dengan 4. Okey. 4 dengan 4, kita ada itu 4 dengan 4. Matriks identiti 4 dengan 4. Macam mana kita nak buat? Kita akan susunkan satu tu. Okey. Kita susun satu dalam bentuk perpenjuru. Perpenjuru maksud dia mesti diagonal kan. Okey, dia mesti sangat tentu 1, 1, 1, 1. Mesti isi dengan 1. Tak boleh isi dengan 2. Kalau 2, 1, 2, 1 tak boleh. Ataupun 2, 2, 2, 2 tak boleh juga. Dia mesti 1. Okey, the rest yang lain isi kotak-kotak lain tu dengan kosong. Okey, dengan sifar. Jadi ini adalah matriks identity peringkat 4 dengan 4. Okey. Jadi kita dah kenal matriks identity macam mana. Sekarang kita tengok satu soalan dekat sini. Kita ada matriks T. Okey, 3, 1, negatif 5, 4. Okey, kemudian dia minta kita selesaikan soalan ni. 4 IT tolak I kuasa 2. Berapa?
Okey, 4 IT maksudnya I itu adalah matrix identity dan kita kena buat sendirilah. Okey, memandangkan T ini adalah peringkat 2 dengan 2, jadi I yang kita guna adalah 2 dengan 2 juga. Okey, macam mana I 2 dengan 2? 1001. Okey, jadi 4 darab dengan I darab dengan T. Okey, kemudian tolak dengan I kuasa 2. Okey, jadi kita masukkan sahaja 4. Ini sama dengan 4 I T. Okey, 3, 1, negatif 5, 4. Kemudian tolak dengan I 0, 0, 1. Sebabkan dia kuasa 2, jadi kita darab 2 kali macam ni. Okey. Triknya dekat sini adalah kita tahu, tadi kita dah tengok dah. Dah tengok dekat sini sekiranya, okey, tengok kat sini, sekiranya kita ada matrix A darabkan dengan I, iaitu matrix identity, ataupun matrix identity tu yang darab dengan matrix A, kita akan dapat A itu juga. Jadi dekat sini I T, okey, I darab T, kita akan dapat T. Tak perlu nak susah-susah darab sebenarnya. Tak perlu susah-susah darab. Okey, jadi kita boleh teruskan kita punya solution ni. Just darab 4 dengan T. 3, 1, negatif 5, 4. Okey, kemudian I dia kuasakan dengan 2 ataupun I ni matrix identity. Okay, 1001 ni dia darab dengan matrix dia juga 1001, dia akan dapat nilai dia jugalah. Okey, dia akan dapat diri dia juga. Jadi yang ni pun kita tak perlu susah payahlah nak darab-darab kan. Okey, jadi kita akan dapat 1001. Cuba buat dulu. Betul ke tak dia akan dapat macam tu? InsyaAllah akan dapat lah. Okey, kemudian kita selesaikan macam biasa. 4 ni darab 3 dapat 12. Okey, tolak dengan 1. 4 darab 3, 4. Tolak dengan 0. 4 darab negatif 5, negatif 20. Tolak dengan 0. Kemudian 4 darab 4, 16. Tolak dengan 1. Okey, jadi jawapan kita dekat sini 11, 4, negatif 20 dengan 15. Okey, jadi ini adalah antara contoh sajalah. Sikit je cikgu bagi contoh untuk selesaikan permasalahan yang melibatkan, soalan-soalan yang melibatkan matrix identity. Okey, terusnya kita tengok dekat sini. Apa jadi kalau kita ada dua matrix? Okey, kita ada dua matrix. Dekat sini contohnya kita ada 2, 1, 5, 3. Satu lagi kita ada 3, negatif 1, negatif 5 dan 2. Okey, kalau kita darabkan dua ni, okey, matrix yang kuning ni A, matrix yang biru ni kita katakan dia adalah matrix B. Kalau kita darabkan dua, dia akan menghasilkan satu matrix identity. Okey, apa maksudnya itu? Maksudnya B, okay, matrix B adalah matrix songsang bagi A. Okey, ataupun B ini kita boleh tulis dia sebagai A kuasa negatif 1. Okey, kalau kita darab dua-dua ni dapat matrix identity, baru kita boleh cakap yang matrix B itu, matrix yang kedua tu adalah matrix songsang bagi matrix yang pertama. Okey. Jadi kita tengok sikit apa dia punya maksud. Matrix songsang ni, matrix songsang adalah pendaraban matrix A dan matrix songsang
A kuasa negatif 1 akan menghasilkan matrix identity. Okey. Sekarang kita tahu bahawa kalau matrix songsang kita boleh tulis dia sebagai A kuasa negatif 1. Maksudnya kalau matrix yang dibagi tu, matrix yang asal dibagi tu adalah D. Okey, jadi matrix songsang dia adalah D negatif 1. D kuasa negatif 1. Okey, dia ikut matrix asal dia lah. Okey, pergi kepada satu soalan ni, kita nak try. Okey, kita nak cuba A darab dengan B dapat tak matrix identity tadi tu. Kita nak kenal pasti B ini adakah B adalah matrix songsang bagi A? Kita tak tahu, so kita kena cuba. Okay, kita cuba macam mana nak buat macam tadi. Dekat sini. Okey, kita perlu darab. Pastikan dia dapat matrix identity. Kalau tak dapat, maksudnya B itu bukan matrix songsang bagi A. Right. Jadi A darab B dekat sini kita ada, cikgu akan direct je, 4 darab 2 dapat 8, tambah dengan 1 darab negatif 7, so negatif 7. Okey, 4 darab dengan negatif 1, negatif 4, 1 darab 4, 4. Okey, yang bawah ni pula 7 darab 2, 14, 2 darab 7, 2 darab negatif 7, negatif 14. Okey, 7 darab negatif 1, negatif 7, 2 darab 4, 8. Okey. Jadi, kita selesaikan 8 tolak 7, 1, negatif 4 tambah 4, kosong. 14 tolak 14, kosong, negatif 7 tambah 8, jadi 1. Okey, so bila kita darab ni, hasil darab dia adalah matrix identity iaitu I, maka kita boleh cakap apa tadi? Rumusan kita bahawa B, okey, persoalan kita pun kita nak tahu B. B, adakah B itu adalah matrix songsang bagi A? Maka betul lah, B adalah A kuasa negatif 1. Okey. Alright. Jadi, bila kita dah dapat macam ni, timbul satu persoalan. Dari mana datangnya B? Macam mana kita boleh create B? Macam mana kita boleh bina matrix songsang bagi satu-satu matrix itu? Contoh dalam keadaan sekarang, macam mana kita boleh dapatkan B itu adalah 2, negatif 1, negatif 7, 4. Okey, macam mana? Jadi cara dia adalah kita gunakan rumus. Okey, macam mana nak kenal pasti ataupun macam mana nak menentukan matrix songsang bagi satu-satu matrix. Okey, sekiranya matrix itu peringkat dia 2 dengan 2 sahaja. Okey, provided matrix yang asal dia adalah 2 dengan 2, jadi kita boleh guna formula ini. Okey, kita tengok sikit formula ni. Kita compare. Kita cuba buat, okey, kita cuba buat guna formula ni, dapat tak B tadi? Soalan B tadi. Okey, dia kata untuk cari A kuasa negatif 1 ataupun matrix songsang tu, kita guna formula 1 per AD tolak BC darabkan dengan matrix. Okey, matrix dia adalah D, negatif B, negatif C, A. Apa benda A, B, C, D ni? Okey, dia macam ni. Kita ada satu matrix iaitu A. Matrix asal dia adalah A, B, C, D. Tengok betul-betul. Okey, A, B, C, D. Susunan dia macam mana? Okey, jadi kita ambil contoh matrix kita yang tadi ni, A4172 ni, jadi kita samakanlah. Okey, kita nak check, guna formula ini, dapat tak B tu? Okey, kita check. Kita buat sama-sama. Jadi, kalau nak cari A kuasa negatif 1, kita kena guna formula 1 per AD tolak BC. Okey.
A kita yang mana? A kita ni lah 4. D kita mana? D kita adalah 2. B kita adalah 1. C kita adalah 7. Okey. Jadi dalam matrix, dalam formula ni kita ada D dengan A, dia tukar kedudukan Okey, yang ni kena tengok elok-elok. Yang ni dia tukar kedudukan. Jadi kat dalam ni, ini cara nak ingat je lah cara nak ingat formula ni. Okey, yang lain kita darabkan dengan negatif. Yang ini tukar kedudukan, AD tukar kedudukan, BC jadi negatif. Right? Jadi kita masukkanlah nilai-nilai dia. Okey, kita ada kat sini 1 per AD. A apa A? A adalah 4 darab 2 tolak B 1 darab C. Okey, kemudian kita tukar tempat 2 dengan 4 dekat sini. 1 jadi negatif, 7 jadi negatif juga. Okay, kita try buat lagi. 4 darab 2, 8 tolak 1 darab 7, 7. So, 8 tolak 7 adalah 1. Dekat sini 2, negatif 1, negatif 7, 4. Maka, okay, A kuasa negatif 1 kita adalah, ni kan 1 per 1 kan, jadi dia 1 lah. So, inilah. Sepatutnya dapat sama dengan B. Kita check B kita apa? Okey, sama tak dengan B kita? Sama. Okey. Jadi, terbuktilah formula ni memang betul. Itu sahaja cara kita nak cari matriks songsang bagi sesuatu matriks. Okey. Tetapi, cara ini guna formula terpakai sekiranya matriks yang asal adalah matriks peringkat 2 dengan 2 sahaja. Okey. Jadi, ada satu condition. Okey, satu condition dekat sini yang kita kena take note, iaitu ini. AD tolak BC tak boleh jadi kosong lah. Kalau kosong, 1 bahagi kosong pun dah tak valid kan. Kena pastikan AD tolak BC tu bukan kosong. Kalau dia jadi kosong juga, maksudnya matriks itu tak ada matriks songsang. Okey, maksudnya macam ni. Kalau dia kata A adalah 2, 3, 4, 5. Cikgu buat random Lepas tu kita pun check dulu. Kita check dulu. Macam mana nak check? Kita ambil bahagian AD tolak BC tu saja. Okey, kita buat AD tolak BC. Dapat apa? So, kalau kat sini, ni memang cikgu buat random je lah. A 2 darab 5 tolak B 3 darab 4. So, 2 darab 5, 10 tolak 12. Ini akan dapat negatif 2. So, negatif 2 ni bukan kosong. Jadi, untuk soalan yang cikgu bagi ni, random ni, dia ada matriks songsang. Matriks yang tak ada matriks songsang. Kita buat kat sini, kita ada 1, 2, 4, 8. Okey, kita check dulu. AD tolak BC berapa jawapan dia? So, 1 darab 8 tolak 2 darab 4. So, dekat sini 1 darab 8, 8 tolak 8. Ini adalah kosong. Bila AD tolak BC sama dengan kosong, maksudnya matriks ini dia tak ada matriks songsang. Okey, contohnya kita kata ini matriks D.
So, matriks D tidak mempunyai matriks songsang. Okay, jadi itu sahajalah untuk kelas hari ini. Cikgu ajar mengenai matriks identity, kemudian matriks songsang. Okay, matriks songsang macam mana kaitannya dengan matriks identity, macam mana sekiranya kita diberi satu matriks yang asal 2 dengan 2 peringkat dia, kemudian kita boleh tentukan apakah matriks songsang bagi matriks tersebut. Okey, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.